Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar lagi sekali? Pagi tadi kita dah bertemu lebih kurang pukul sebelum pukul kan, betul tak? Waktu kita tengok matahari naik tadi. Tapi pagi ni saya tak sabar lagi nak cerita. Sementara tu kita ucapkan selamat pagi, selamat hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mereka yang masih lagi sihat walafiat, alhamdulillah. Mereka yang sedang sakit jangan putus asa. Kita doakan kepada sekalian dengan kita bagi love. Silakan Uwas, anda nama pertama yang saya nampak pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love all. Dan kita nak mula cerita. Sementara kita nak tunggu kawan tu ada apa-apa pendapat tentang topik-topik kita yang anda mungkin nak recommend. InsyaAllah pada tahun depan saya akan sinaraikan lagi list-list nama penyakit yang kita akan cuba selesaikan atau bantu bagi bandar anda yang tengah mencari habuan ataupun rezeki Allah SWT yang menjanjikan setiap penyakit itu ada penawarnya, ada ubatnya insyaAllah. Okay, kecuali mati. Baik. Mustaqim Hayati, apa khabar? Su Juraimi, Rosli Basir, Nuraini Abu Samah. Alhamdulillah. Let's join and let's talk about arthritis. Arthritis ni kalau saya nak mula cerita, anda semua kena ambil nota sebab hari ni banyak nota-nota, banyak ilmu yang kita pelajari. Saya juga pelajari, kita kongsi. Boleh? Sebab saya tak pandai semua, tapi saya tahu di dunia rupanya macam-macam lagi yang kita tak tahu. Okay, yang kita rasa kita dah pandai, rupanya banyak lagi orang yang lebih pandai, yang belajar, yang buat research. Saya lebih suka pada bahan-bahan yang telah terbukti, sama ada melalui research ataupun melalui pengguna pakai mereka yang bertahun berkurun lama dan mendapat manfaat. Sebab kadang-kadang herba-herba ataupun petua-petua orang kampung tu kadang-kadang you nampak macam kuno. Tapi bagi saya, apa yang membolehkan orang tu baik tanpa mudarat, itu jawapan dia. Tak payah kita nak tunggu sampai research berbilion-bilion pun. Walaupun kalau ada, lagi bagus lah kan. Tapi kan Tuhan jadi beribu jenis apa tumbuh-tumbuhan, makanan kita tak tahu pun. Kadang-kadang dulu orang kata minyak tak bagus kan, minyak kelapa. Sekarang orang kata minyak kelapa dah bagus. Dulu orang kata kolesterol jahat, sekarang dah ada kolesterol semuanya baik pula dah. Jadi semua tu kita kena belajar dan keep up to date. Okay Elna, let's go. Nombor 1, cerita arthritis. Semua dengar? Semua boleh faham? Okey, alhamdulillah. Okey, tak ada masalah ya. Suara semua clear. Ready? Ambil nota dan ambil pen, pencil, kita copy note kalau boleh. Okey, yang rajin type tu type ke dalam kita punya Facebook ni supaya orang lain dapat baca kalau dia terlewat masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Arthritis adalah satu perkataan yang datangnya daripada dua. Satu daripada arthro tu maksudnya joint ataupun sendi. Itis tu maksudnya, setiap kali kita tengok itis maksudnya inflamasi ataupun radangan. Jadi apa-apa yang berlaku kat sini nanti secara tak langsung dia akan jadi merah, akan jadi bengkak, akan jadi apa lagi, sakit. Tiga benda ni memang selalu berlaku. Kadang-kadang sampai kita tak boleh pergi kerja, memanglah tak boleh berjalan, dan kadang-kadang orang tak boleh sentuh pun. Tengok elok-elok apa jenis, ada 3-4 jenis arthritis yang selalu berlaku. Nombor 1 namanya ialah dia panggil overuse ataupun lebihan guna. Maksudnya kalau anda dulu rajin main inilah sports yang gila-gila lah, yang lari beratus kilometer, seminggu you cover, nak lari marathon, lagi main rugby, main bola dan sebagainya. Kadang-kadang bila dewasa, dan bila dewasa nanti berumur, orang Melayu panggil minyak hitam dah mula kurang, dia mula jadi arthritis. Okey, apa yang you kena tahu ialah bila kita pun tak exercise, berat badan kita jadi meningkat. Obesity juga boleh menyebabkan arthritis. Yang ni yang arthritis yang biasa-biasa ni, yang dipanggil overuse ataupun yang dah ada degenerasi, maksudnya degenerated, dah already dah orang panggil apa, dah haus ataupun orang utara panggil dah huih dah. Okey, anda kena faham dari segi fahamannya. Bila kita ambil contoh sendi, dan sendi hari ni kita tak cerita cuma kat lutut ataupun kat kaki sahaja bahagian bawah, tapi kita orang arthritis ni boleh berlaku sampai ke siku, ke pergelangan tangan ataupun sampai ke jari-jari. Betul? Anda tak perlu jadi pelari jarak jauh. Anda type saja. Anda suka main WhatsApp hari-hari tak berhenti-berhenti ataupun suka main dengan jari kecil-kecil ni,
Selalunya orang yang suka main dengan komputer semua tu, kadang-kadang bila dia type banyak sangat, dia boleh dapat arthritis pun. Jangan main-main ya. So, bila kita tengok joint kita, satu bone, tulang dengan satu bone lagi dia bertemu, Tuhan jadikan ada satu pelapik dia, dinamakan cartilage. Okey. Okey, jadi dia punya cartilage atau radang itu, okey, bila dia haus, dia akan menempuh antara tulang ke tulang, yang tu bila kena dia punya nerve akan berlakulah sakit, bengkak dan merah sebagainya. Tapi Tuhan jadikan sebelum kita dapat kesakitan semua ni, dah elok dah. Tuhan balut kita punya sendi ni, antara dua sendi ni kan. Okey, Tuhan ada balutan dia, balutan semua elok macam stocking. Stocking tu dinamakan synovial membrane. Synovial membrane tu belah dalamnya ada synovial fluid, dia keluar lendir cecair sebenarnya, okey, untuk menjadikan licin perjalanan pergerakan sendi kita. Okey, lama kelamaan ada sesuatu yang berlaku, nanti saya cerita, yang menyebabkan synovial fluid ni dah rosak. Dan sebenarnya bukan sangat sebab you exercise ataupun you patut takutkan diri you sekarang dah tak mau exercise. No, it's not because of exercise yang menyebabkan you jadi arthritis. Sebenarnya disebabkan tak exercise lah menyebabkan you dapat arthritis. Sebab bila you exercise, rupanya fluid ni, synovial fluid ni akan keluar lebih banyak, rembesannya lebih bagus. Okey. Jadi orang yang selalu duduk lama, tak bergerak, makan, gemuk dan sebagainya, dia lagi berat, dia tekan-tekan dan rembesan air synovial fluid ni tak cukup, dia boleh dapat arthritis. Boleh faham tu? Kenapa soalnya synovial fluid ni berkurangan? Kenapa kita dapat penyakit yang kedua, ketiga, keempat saya nak cerita ni? Nanti tunggu sebentar. Di second half saya cerita kenapa punca resmi kita dapat penyakit arthritis. Okey? Baik. Yang ni kita faham dengan bahasa Inggeris dinamakan osteoarthritis. Osteo tu maksudnya tulang. Tulang, sendi tulang itu menyebabkan dia jadi inflammation, maka dia dapat penyakit osteoarthritis. Tapi yang lebih teruk, yang lebih kasar dan lebih kita takut dengar ialah tadi ada juga penyakit yang jadi spur tau, yang tulang-tulang tu dah mula menyucuk-nyucuk, dah keluar macam paku-paku. Itu pun di bawah osteoarthritis. Okey, dipanggil heel spur. Yang tapak kaki kan, bila kita nak bangun pertama, pijak bangun pagi tak boleh, sakit sangat lepas bergerak. Bila blood flow, kita rasa ringan sikit kaki kita. Faham tu? Itu antara penyebab osteoarthritis juga. Okey, namanya heel spur. Tapi yang saya nak fokus juga pada pagi ni ialah namanya rheumatoid, dan nombor dua ialah rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ialah ada satu faktor dalam darah kita yang tinggi rheumatoidnya. Jadi kita ambil darah, rheumatoid factor tu tinggi. Tapi setengah orang rheumatoid factor tak tinggi pun dia boleh jadi apa? Boleh jadi radang juga, boleh jadi inflame juga. Sebabnya nanti, sebab ini adalah dipanggil autoimmune disease. Anda pernah dengar kan? Autoimmune disease, salah satu yang kita takut sekali ialah masalah tak boleh gerak joint. Contoh kalau you ada SLE, lupus, systemic lupus erythematosus tu. Lupus tu anda pernah dengar kan, selalunya berlaku osteoarthritisnya pada peringkat yang dah proses 45-50 tahun, dah tua sikit. Tapi autoimmune ni boleh berlaku umur biasa pun, umur 20, umur 18 pun boleh kena. Jadi jaga baik-baik. Anak-anak muda sekarang dah mula kena banyak rheumatoid arthritis sebab salah satu daripada punca resminya lah darahnya tidak bersih. Dan kalau bahasa sainsnya dia panggil kita disebabkan, selalunya autoimmune ni disebabkan oleh leaky gut. Anda selalu dengar saya cerita tentang leaky gut. Gut kita, usus kita daripada perut turun sampai usus kecil, usus besar tu, semua dah ada kebocoran disebabkan oleh masalah pemakanan dan minuman. Okey, dengan gaya hidup sekali lah. Itu punca utama. Jadi rheumatoid arthritis boleh berlaku kalau you berpenyakit lupus, penyakit Crohn's, ni masalah sampai cirit-birit dan sebagainya kan, ada kaitan dengan usus juga. Bila dia masuk racun-racun ni pula sampai ke dalam tulang, dalam sendi tadi, dia yang boleh mengkasari bahagian tulang you sehinggakan you bengkak kaki, merah kaki. Ada penyakit seperti nama ankylosing spondylitis.
Spondylitis ni selalunya di bahagian spine, bukan di sendi biasa saja, sendi-sendi besar atau sendi kecil ni, tapi sendi belakang ni, tulang belakang. Your spinal cord tu, you punya sendi kan antara satu C1, C3, C4, C5, lepas tu thorax, lepas tu lumbar kan. Bawah-bawah tu semua, kalau terutama sekali bahagian leher ni, you perasan tak? You tengok orang perempuan selalu komplain ni, dia keras jadi kepala dia, lepas tu dia sakit, lepas tu dia ada numbness dia tu semua, tapi bisanya masih lagi kat leher. Dan kadang-kadang dia tak datang kat leher, dia terus pergi ke tangan dulu, rasa macam keras, rasa macam kebas. Itu dipanggil ankylosing spondylitis. Dia memang seksa sangat, dapat migraine, dapat tinnitus, dapat vertigo dan sebagainya. Ada juga orang yang ada psoriasis. Ni penyakit autoimun. Autoimun ni, kalau you pernah dengar saya cerita, itu adalah askar dan polis kita dah tak kenal rakyat dia. Di dalam badan kita ni, dia patut jaga rakyat dia, dia tak jaga. Dia yang attack balik. Oh, Masya Allah, bila dia dah mula mengamuk, you bayangkan, orang yang you harapkan jaga badan you, jaga sel-sel you, dia yang makan you balik. Tapi you jangan salahkan dia. Salahnya, yang zalimnya kita sendiri. Sebab kita yang memberi dia peluru-peluru dan ammunition yang untuk melawan kita balik. Sebab dia sebenarnya ikut perintah. Tapi bila kita menjadikan body kita, contoh acidic, makan benda-benda yang terlalu acidic, ataupun kita dalam keadaan hypoxia. Dua perkara ni. Hypoxia tu maksudnya tidak cukup oksigen. Macam mana kita tak cukup oksigen? Tuhan bagi berlambak oksigen. You tengah tengok saya ni pun ada oksigen, betul tak? Tapi kita dalam keadaan, contohnya keadaan stres, keadaan tenat, keadaan selalu dalam pressure. Itu contohnya. Tak kira lah kalau you dah duduk tepi bukit, sampah semua tu, itu memang teruk betul. Duduk tepi kelang, tepi tempat refinery, tepi petrol station, semua tu memang teruk. Okey. Itu disebabkan kita boleh jadi dapat orang panggil rheumatoid arthritis. Very difficult kan kalau dah mula kena. Tapi insya-Allah pagi ni kita bantu. Nombor 3 adalah disebabkan oleh infection. Tahu, kita kadang-kadang banyak bakteria, banyak virus dan sebagainya. Terutama sekali kalau bakteria dah boleh masuk, kalau daripada kulit ke, daripada pernafasan ke apa, dia masuk ke darah kita. Kadang-kadang kita ada demam dan sebagainya, dia boleh masuk ke sampai sendi pun. Ni dia panggil septic arthritis. Maksudnya arthritis yang disebabkan oleh bakteria. Yang ni pun boleh berlaku pada selalunya orang lelaki, lebih kepada anak-anak muda boleh kena septic arthritis ni. Dan seperti penyakit-penyakit gonorrhea, penyakit-penyakit chlamydia, penyakit-penyakit ni boleh sampai ke tulang ataupun sendi. Last sekali ialah masalah penyakit yang depository. Depository dan deposit, dia maksudnya dia melabur. Maksudnya dia mentabur apa bahan-bahan yang toksik terus masuk ke dalam tulang-tulang kita atau sendi kita. Yang terutama sekali anda tahulah, okey, dan saya amat tahu sebab apa? Gout. Gout adalah satu contoh yang paling orang takut dengar. Sebab bila dia dah masuk, dia punya asid tu, dia punya uric acid tu kan, bila dia kristal tu dah sampai peringkat sampai keluar jadi tophi pun, jadi timbul-timbul dalam tu, dia nampak tangan tu dah merekod-rekod macam tu, dah naik ni. Sakit nombor 1 lah, bengkak nombor 2 lah, bergerak tak boleh, semayang tak boleh. Masya Allah. So 4 ni adalah jenis-jenis arthritis yang kita patut ambil perhatian. Nombor 1 saya kata overuse, nombor 2 autoimmune, nombor 3 dia panggil infection, nombor 4 dia panggil deposit. Maksudnya benda-benda yang melekat-lekat tu. Baik, cukup. Kita dah faham. Selalunya orang yang ada arthritis ni sakitnya kalau per 10, selalunya atas daripada 7/10. Dia punya kadar sakitnya. Jangan-jangan kalau bawah pada 6, 5/10 tu orang tak heran sangat, betul tak? Semua yang saya cerita pagi ni sakitnya minimum standard 7, 8/10. Setengah orang tu sampai nak bunuh diri pun ada. Pasal apa? Sakitnya lebih daripada 10/10. Dia tak reti nak explain dah sakit. Orang tak akan faham. Orang yang tak kena sakit yang saya cerita pagi ni, dia tak akan faham. Jadi anda yang kena sakit, tolong dengar elok. Jangan cuma harapkan orang faham saja. You kena faham dulu. Iaitu kenapa berlakunya pesakit ataupun penyakit-penyakit ni. Tidak lain tidak bukan, nombor 1 yang paling utama, you pun dah boleh teka. Tidak lain tidak bukan ialah disebabkan oleh diet, pemakanan kita. Patutlah saya ni Tuhan bagi rezeki, jatuhnya sakit kanser 2 kali, kena penyakit high blood, kolesterol dah baik, alhamdulillah. Lepas tu dia bagi penyakit sendi yang ada kaitan dengan gout. Tuhan nak bagi pengajaran pada saya. Saya redha, saya terima, dan walaupun saya dah bagi rawatan kepada pesakit saya banyak yang dah baik, saya sendiri kadang-kadang masih lagi mengharunginya.
mungkin Tuhan kata engkau belum habis lagi pelajaran. Itu saja saya punya firasat saya ataupun sangka baiknya dengan Allah. Sebab walaupun sakit macam mana pun, saya tahu mesti ada sebab. Good or bad is good. Tapi kita tengah bad ni, tengah sakit ni, macam mana nak kata good or bad kan? Boleh. Contoh, kalau kita boleh tahan 120 hari, cabaran saya pada anda hari ni, siapa boleh tahan 120 hari cuma 3 bulan. Berapa bulan? 4 bulan kan? 3-4 bulan. You dah sakit 4-5 tahun. Macam saya lebih pada 10 tahun. Okey, kesan sampingan daripada kemoterapi, kesan sampingan daripada steroid, ini menyebabkan tulang dan kita punya synovial fluid semua terganggu. Lebih-lebih lagi kalau dulu suka makan sate lah ni. Ini punya cerita ni, tahu tak? Sate dengan kacang pula tu. Cun betul lah, dah ada keturunan pula, kena gout semua. Cantik padan muka saya sendiri. Tapi saya belajar dan saya nak kongsi. Genetik atau masalah-masalah keturunan ni cuma 5%. So jangan you nak menyalahkan mak bapak you. Hari ni kita nak cuba cari jalan macam mana kita nak improve. Nombor 1, diet. Diet yang menyebabkan body kita, darah kita jadi toxic ataupun jadi hypoxic. Toksik tu racun, hypoxic tu tak cukup oksigen. Nombor 3 yang acidic. 3 ni saja, okey. Jadi hypoxic, jadi toksik dan jadi acidic, memang akan menyebabkan darah kita bertukar jadi, kalau orang Melayu kata darah kotak lah. Okay, maksudnya darah tu pekat, gelap. Sebab tu kalau you pergi bekam kan, orang kata, "Oi, tengok encik punya darah ni hitam belegam semua kan." Okey, ada yang betul dan tak betul lah. Yang tu kadang-kadang goreng lebih kan. Yang penting yang saya nak bagi tahu kat you ialah tak guna kita bekam saja, kita pergi ambil ubat saja. Kalau yang duk masuk dalam badan kita terus sampai bila-bila pun tak boleh baik. Jadi yang penting bila saya kata tadi jaga diet dahulu, maka saya keluarkan diet untuk diri saya dulu. Namanya DND diet. Okey. DND diet semua dah tahu, ramai yang pengikut saya. Tapi yang baru ni tolong share dengan orang yang lama-lama tu. Dia berasaskan kepada senang aja. Air water therapy dahulu, mencukupi dengan calit garam tu ikut, dan lepas tu buah-buahan sampai pukul 12 tengah hari. Tak kira banyak mana makanlah kamu, kecuali kalau you ada masalah kanser tu, ada buah-buah yang saya tak bagi yang manis sangat tu, tapi masih boleh. Yang penting ialah sayur-sayuran tu. Nah, hari ni kalau ada gout, memang saya nak sabarkan you ada jenis-jenis sayur yang tak dibenarkan pun, jaga baik. Tapi sebelum you kena gout, kalau takat arthritis biasa, tolong banyakkan buah-buahan, sayur-sayuran, dan karbohidrat dibenarkan, asalkan you boleh pantang 3 perkara. Dengar, yang ni saya dah sebut beratus kali, tapi saya tak malu dan saya tak segan, sebab ramai orang degil. Dia dengar tapi dia buat dek je. Pasal apa? Dia tak sakit. Kalau you sakit, betul tak? You Doreen, betul tak? Kalau you sakit, you will listen to me or to whoever. Sebab tu you sampai pergi jumpa bomo dan sebagainya. Sebab apa? You dah desperate sangat. Tapi sebelum you desperate, apa salah you dengar yang masuk akal? Kalau darah kita dah toksik, dah hypoxic, tak cukup oksigen dan acidic, macam mana you buat pun tak akan baik. Ambil lah acupuncture 100 jarum pun tak akan baik. Okey, lepas pada tu nak pergi operation lagi. Tolong bang, jangan nak operate, nak buat jadi robot dulu, kaki besi dan sebagainya. Kalau boleh, mana tahu Tuhan bagi rezeki, kita reverse balik. So sebelum you operate, sebelum you buat injection, ramai doktor sekarang, saya tak marah, sebab kita pun saya tahu nak buat PRP semua tu, plasma you cycle blood you balik, ambil tu semua bagus. Ada yang baik, alhamdulillah. Tapi sebelum you inject hyaluronic acid, sebelum you ambil all the time Voltaren, ambil apa lagi, Sinflex, saya sentiasa ada Voltaren tu. Kalau dia menyala, you tak boleh nak pakai jampi je, you kena pakai ubat juga. So saya pun spare ubat, tetapi saya tahu apa masalah saya sebenar, dan you kena tahu, iaitu pemakanan kita yang penuh dengan sugar, nombor 1. Nombor 2, penuh dengan susu. Dan nombor 3, penuh dengan daging. 3 ni adalah musuh utama. Walaupun Tuhan kata, makanlah kamu benda yang baik dan halal dan thayyibat. Betul, saya faham, saya setuju. Tapi yang zaman sekarang, manusia kan dah zalimi bukan dirinya saja, dia menzalimi binatang pun. Sampaikan ikan pun dah tak boleh makan sekarang. So takkan you nak salah ikan, takkan you nak salah ayam, takkan nak salah daging. Mereka tu tak berdosa pun. Tapi yang kita bagi makan mereka, yang kita jamu mereka, bila dia besar tak tentu pasal, dalam masa jangkaan yang bukan fitrah ayam, pada 35 hari nak kena sembelih tu tidak pernah berlaku dalam hidup ayam. Okey, tak tahu susu apa semua tu kalau you tengok. Okey, kenapa pula susu tak boleh, kenapa daging tak boleh, ada satu topik lain. Tapi you dengar dulu, tolak ke tepi, cuma 120 hari, boleh tak? 3 hingga 4 bulan ni boleh tak? Tahan, sabar. Kalau diabetes, saya bagi 3 hingga 7 hari je.
sebab dia ada cara yang Tuhan bagi cepat baik. Tapi yang ni tulang kita, sebab tulang kan, dia dah lekat, dia dah ada spur, tolong tahan sabar 3 hingga 4 bulan. So diet nombor 1, no milk, no sugar, no daging, termasuk apa yang bermata ataupun berkaki, sebab dia ada kaitan dengan leaky gut yang menyebabkan kita punya gut lining, usus kita itu jadi bocor. Bila bocor, protein-protein yang heavy ni keluar. Jadi tambah pula susu, you ingatkan bagus nak ambil kalsium semua, rupanya kalsium tu dipakai untuk meneutralizekan protein yang di dalam casein tu. Dalam casein kan, dalam susu tu ada casein yang tinggi protein tu, yang tu perlu direducekan. Nak pakai apa? Kena pakai kalsium. Kalsium tak cukup dalam susu, dia ambil apa? Dia ambil tulang kita. Jadi siapa banyak makan susu, makan daging semua tu, dia nak ambil supaya body kita tak acidic, kan, protein tu tinggi sangat, acidic body kita. Jadi dia kena ambil kalsium. Kalau kalsium tak cukup badan kita, dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada susu, dah ambil dah tadi. Tak cukup, dia ambil daripada tulang. Rupa-rupanya orang yang banyak ambil susu dan daging ni, dan gula ni, dia lebih banyak rendah dia punya kalsium dalam tulang dia. So apa yang penting, you kena pergi kepada whole food plant based, maksudnya benda-benda yang datang daripada tumbuh-tumbuhan. Tolong daripada sekarang. Sekarang tiba masanya orang yang kena arthritis seperti gout, terutama sekali rheumatoid arthritis, ada beberapa jenis sayur-sayuran walaupun bagus, tapi anda mungkin sensitif. Contohnya orang putih panggil nightshades. Nightshade ni kumpulan jenis tumbuh-tumbuhan yang seperti terung, seperti ada pepper, capsicum atau cili-cili yang besar-besar tu kan, yang bulat-bulat tu kan. Okey, yang tu kita kurangkan. Apa jenis pepper pun you hati-hati. Tapi kalau lada hitam semua okey. Yang saya masukkan yang berbentuk capsicum tu okey. Lepas tu tomato number 1. Kalau siapa kena gout tu, berhati-hati sebab purinnya tinggi sangat. Dan kalau sementara waktu you test, walaupun saya suka kepada potato, tetapi kali ni kalau siapa yang cuba, kalau dapat kurangkan potato, kentang, tapi sweet potato bagus. Potato saja yang kita sumpat ni, cuba you hindarkan dulu. Termasuklah kalau siapa tak boleh makan seperti bayam, ya, kalau tinggi sangat dia punya bahan-bahan yang menyebabkan you sensitif, sehinggakan you punya gout menyala balik dan sebagainya, you tutup cerita, buang dulu. Okey, kacang-kacang panjang semua tu okey. Tetapi ada orang dia makan kacang buncis, kacang panjang tak ada masalah. Cuma dia makan kacang tanah tak boleh pula. So berhati-hati dengan kacang-kacang. Walaupun dibenarkan, berhati-hati untuk orang yang kena penyakit arthritis disebabkan oleh gout. Okey, makanan saya selalu cerita, dan anda tahu, kalau nak tahu detail datang dalam program saya. Baik. Yang penting ialah exercise. Orang yang sama ada belum sakit, terutama sekali, tolong jaga exercise you secara sederhana pun cukup. Tapi yang dah exercise, dah sakit, exercise merupakan salah satu daripada rawatan. Orang kata macam mana ni aku nak gerak tak boleh. Itulah dia. Selagi mana you boleh bergerak, selagi itulah you kena buat exercise. Ikut you punya fisioterapis, buat pelan-pelan pun tak apa. Asalkan lagi banyak kali you gerak, lagi banyak dia punya synovial fluid tu akan keluar. Bila darah datang balik, dia ganti darah yang tak elok, maka itulah sebagai rawatan natural. Seterusnya, siapa yang suka gandum, masa ni kita minta you kurangkan wheat, ataupun siapa yang tengok-tengok beli tepung ke apa-apa, kalau ada tulis kat belakang sana gandum ataupun ada gluten, tolong buang dulu. Okey, tolong tolak ke tepi. Sebab sekarang dah banyak ada gandum-gandum yang datang daripada kacang kuda, yang buat daripada barley, yang buat daripada carrot. You beli gandum-gandum ataupun roti-roti daripada situ. Okey, roti putih memang tak boleh lah sebab dia refine. Okey, apa saja yang di pack, yang refine, yang ada expiry date, tolong tolak ke tepi. 4 bulan je, 3-4 bulan ni saja. Okey, lagi-lagi minyak pun ada yang tak dibenarkan. Kalau you nampak canola oil ataupun you nampak sunflower oil, yang tu dah outdated, dah patut buang dah minyak-minyak tu. Kalau nak pakai minyak, ambil minyak kelapa, minyak olive oil ataupun virgin coconut oil, semua tu boleh. Okey, flaxseed oil, semua tu boleh. Baik. Saya ada lagi 1-2 dari sudut recommendation saya. Kalau you selalu amalkan D&D diet,
Air mencukupi dengan garam. Air mencukupi. Air adalah nombor satu. Jangan anggap dia kecil. Buah dan sayur-sayuran mesti mencukupi. Ada formula semua. Mesti sebanyak mungkin lah. Pendek cerita, jangan takut nak makan buah dan sayuran. Tidak ada limit tinggi. Jangan kurang. Jangan takut makan. Yang penting ialah jangan ambil susu, gula dan daging. Baik. Yang penting ialah amalkan minyak-minyak yang bagus dalam hidup you. Sebab didapati avocado boleh bantu. Avocado tahu kan? Okey, you banyakkan avocado. Ada satu yang apa tu sayur yang terbaik ialah brokoli. Okey, sebab terkenal dengan sulforaphane-nya tu menghilangkan apa tu bengkak, sakit dan arthritis. Green tea. Apa tu green tea apa saya kata? Teh hijau. Okey, any amount nak minum sekali-sekali. Tapi dalam green tea ni kalau you pandai, ini dia. 3 daripada bahan yang favorite kita untuk semua jenis penyakit termasuk kanser pun, berarti arthritis ni dia boleh bantu. Nombor 1 turmeric, kunyit. Okey, setiap kali you masuk kunyit, cuba tabur secebis apa tu lada hitam. Okey, 5 bahagian turmeric, 1 bahagian lada hitam. Turmeric nombor 1. Nak campur dengan tea pun boleh, green tea pun lagi bagus. Nombor 2 ginger. Ginger itu halia. Okey, selalu you dengar saya cerita halia. Dan nombor 3, siapa tahu cepat? Come on. Turmeric. Nombor 2 ginger. Nombor 3 ialah garlic. Okay, so garlic anda jangan lupa. Boleh? Alright. So garlic, Zaleha, Jia, Sli semua. Okay, sambilan tu kita bagi love balik. Bangunkan mereka yang tengah galik-galik ni, sebab cerita ni agak scientific sikit. So supaya dia tak putus dia punya fokus kepada kita punya program ni. Tolong bagi love dan kita share dengan kawan-kawan lain. Okay? Baik, sambung. Ada lagi saya nak cerita, iaitu Zaleha Osman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sakit mati akibat gout tu dia. You cerita ni I nak gerun juga kan. Gout memang betul ya, kalau bermasalah besar. Tapi gout sendiri tidak membawa maut. Ada lagi mungkin ada infection, ada masalah paru-paru dan sebagainya, ataupun lama tak bergerak tu. Okey, siapa lagi yang saya baca ni, sebab dia tak naik dia punya role ni. Okey, Jihasli. Okey, Lin Hassan, Jeffrey Hussein. Baik, saya nak cerita tentang turmeric, ginger dan garlic ni anda semua dah tahu. Okey, chia seed. Pernah dengar chia seed? Galakkan diri anda, siapa yang ada arthritis, dapatkan beli. Sebab nombor 1, chia seed dah mula murah sekarang. Kalau you rasa mahal sangat, you beli ni, sesame seed. Sesame seed ni biji selasih ke? Okey, right. So you ambil antara dua ni, dia memang the best. Okey, untuk you bagi fiber, bagi serat dan bagi you punya gut you. Sementara kita nak elokkan darah yang dah mula banyak toksik dalam body kita ni, kita nak hidupkan balik, bukan saja darah nak dibersihkan, tapi you punya apa tu bakteria kita boleh meningkatkan balik immune system yang membantu balik penyakit-penyakit autoimun tu. Sebab askar-askar dah mula jahat tu, kita nak kena hantar askar-askar yang baik pula, polis-polis spare kita tu, kita nak hidupkan dia balik dengan meningkatkan apa tu ketumbuhan bakteria-bakteria yang baik dengan bagi banyak fiber. Sebab tu saya suruh banyak makan sayur dan buah-buahan, betul? Okey, dan kalau ambil karbohidrat pun karbohidrat yang kompleks karbohidrat seperti ubi, keladi, apa lagi, ni lah termasuk ubi kemili, buah sukun ke apa, you silalah. Okey, baik. Jumilah Bibi, love everyone. Okey, baik. Ada beberapa apa tu dia panggil tambahan yang saya belajar. Sekarang ni coconut oil famous untuk orang arthritis. Nombor 2 yang famous tentang minyak adalah santan. Santan fresh saya baru amalkan setahun tak sampai 6 bulan ni lah. Apa tu dipanggil santan terapi. Saya nak test dulu baru saya cerita pada anda. Dah dapat kebaikannya. Tapi kalau kita susah nak cari santan ataupun minyak-minyak yang baik ni, kita jangan sekali-kali pergi ambil minyak ikan pula. Okay? Walaupun dulu minyak ikan bagus, tapi zaman sekarang minyak ikan dah already obsolete. Maksudnya dah tak boleh pakai pun. Sebab you semua tahu masalah utama ialah mercury. Tak payah banyak. Mercury satu pun dah boleh bunuh banyak sel kita. Dan mercury tak payah banyak. Ada satu titis je dalam badan you, lingkup satu badan. Okey.
Baik, anda tahu saya selalu rekomenkan RX Sacha Inchi Oil, betul tak? Bukan sebab saya yang buat Sacha Inchi Oil, you nak beli kat mana pun boleh, tapi saya memang cari yang the best sebab ramai orang dah mula beli Sacha Inchi Oil yang telah dimasukkan dengan coconut oil. Jadi dia tidak pure lagi dah. Sebab apa? Orang dah tahu Sacha Inchi Oil adalah terkenal dengan 15 kali gandanya lebih kuat daripada minyak ikan punya. Dia panggil apa tu omega 3. Anda tahu kan omega 3 yang ada kaitan dengan EPA kan, dalam minyak-minyak yang baik ni, fatty acid ni ada EPA, DHA, tak sabar ingatlah semua tu. Yang nak senangkan kepala, orang cari omega 3 sebenarnya. Banyak minyak-minyak kat luar kat sana, bila dah masak jadi fast food, jadi McDonald atau KFC dan sebagainya yang famous ni kan, bila dia masuk dah digoreng sampai panas macam tu, dia dah jadi apa yang dipanggil omega 6 yang banyak. Omega 6 menyebabkan inflammation, omega 3 lah menyebabkan dia meredakan inflamasi, dan kita nak lebih banyak anti-inflammation. So I found out lucky thing, Tuhan ni kan, sebab itulah agaknya dia bagi saya sakit kot. Bukan saya minta, tapi Tuhan nak bagi rezeki. Dia kata, dok, belajar dulu. Ni aku bagi kat kau Sacha Inchi, kau belajar, kau cuba tengok, rasa lega. Ramai kawan-kawan saya yang arthritis dah 5-10 tahun pun dia lega. Okey, alhamdulillah lah mereka dapat manfaat. So ada yang sampai dah memang give up pun bila kita cuba. Masuk bulan pertama dia masih marah-marah saya sebab dia kata, "Oi, dah sebulan lebih aku makan." Saya katakan ni 3-4 bulan. Rupanya masuk bulan kedua dia dah rasa lega. Dia rasa ringan. Yang penting orang Islam ni dia boleh semayang. Orang kalau boleh semayang je, I ingat they pay you anything, tahu tak? So cuba ingat RX Sacha Inchi Oil. Jangan lupa ambil 2 pagi 2 petang. Kalau serius sangat ambil 3 pagi 3 petang pun tak apa. Bila dah stabilize besok, you boleh pertahankan dengan 2 pagi 2 petang, ataupun kalau bajet tak cukup ambil 1 pagi 1 petang. Tak ini masalah. Dan rajin-rajin ambil minum santan yang fresh, okey, yang fresh ya, jangan yang daripada kotak semua. Ada lagi minyak yang bagus seperti apa tu apple, bukan itu cuka. Yang saya masukkan is virgin coconut oil, okey, VCO bagus. Okey, siapa yang ada olive oil, siapa yang dah beli sauda, sambung. Itu semua minyak-minyak yang bagus. Saya tetap pegang kepada RX Sacha Inchi Oil sebab dia dah dibuat kajian tinggi daripada semua yang lain. So siapa kita nak ambil yang less. Lagipun bukanlah teruk sangat rasa dia kan. Yang penting setengah orang bukan kata tak bagus minyak tu, tapi nak telan tu tak lepas. Okay, so far yang terbaik ialah Sacha Inchi, RX Sacha Inchi Oil. Dan saya sekarang dah mula recommend minum santan. Tak payah beli kat saya, you buat sendiri, perah sendiri lagi bagus. Tapi kena habiskan hari tu juga sebab takut basi nanti, betul? That's free. Siapa yang tanam kelapa sekarang, you untung sekali lah. Sebab itulah daripada minyak kelapanya, daripada santan kelapanya, kelapa mudanya, semua ada manfaat kan? Allah bagi, Masya Allah. Kita nak tutup dengan sedikit Ayurvedic ataupun remedy rumah. Boleh? Anda nak kopi ya, sambil sembilan you nak buat teh apa semua tu, tolong jangan lupa kepada saya dah kata tadi, masukkan garlic, turmeric dan ginger. Tapi satu lagi orang lupa, jintan manis. Jintan manis ke? Kayu manis, cinnamon. Kan cinnamon pun ada 2 jenis. Yang balutan yang halus sikit ke nipis-nipis, tapi balutan dia lipatan banyak macam pokok daun tu kan, yang besar-besar curut tu, yang tu bagus. Selalunya datang daripada Sri Lanka. Kalau you ambil daripada negara Asia lain seperti Vietnam atau Indonesia, ataupun siapa tanam dekat tempat-tempat bahagian sini kan, Tuhan tu jadi memang dia bagi rezeki untuk orang India, tak sagadoh lah kan, kita import daripada dia. Kecuali you boleh tanam yang Ceylon cinnamon, kayu manis, campur dengan honey, you kacau, you nak telan terus pun boleh, sedap je, ataupun you nak buat teh, no problem. Okey, nak tak saya bagi satu lagi oil, yang ni saya masih mencari yang pure. Ada jual tapi mungkin I pun takut recommend nanti you salah beli pula. Namanya castor oil, CASTOR. Okey, siapa boleh supply kat saya castor oil, saya nak buat formula untuk castor oil ni untuk sapu, bukan untuk makan sangat. Okey, sebab terkenal dengan siapa dapat castor oil yang pure, mungkin tahun depan saya dapat formula ni untuk saya masukkan. Sementara waktu saya pakai penyelamakan Q-Energy Cream.
Ini yang terdekat dengan castor oil punya efek. Sebab apa? Kinergy cream saya buat dengan pakai lavender, sunflower oil, semua tu bila dia masuk ke dalam dengan kita punya vibration punya teknik tu, dia boleh masuk tenaga tu, dia boleh legakan dengan menggunakan peredaran darah punya teknik. You increase the blood flow, you boleh improve. Tapi saya ingat tahun depan saya nak masuk dengan castor oil. So kalau siapa yang dapat supply castor oil, you sapu elok-elok jaga baik, jangan kena tangan tu, dia susah, dia melekat, baju pun dia melekat nanti. So nak kena jaga dia betul-betul. Tapi it's good. Okay, castor oil. Siapa lagi yang boleh, kalau tak tahu apa nak buat, nak demah-demah, boleh ambil ginger punya, buat apa tu, dia punya demah, orang putih panggil poultice. You demah dengan ginger, buah kain semacam tu, okey. Kalau boleh panaskan sikit, lepas tu you demah dia. Ataupun you boleh demah dengan satu lagi yang masuk tadi apa, castor oil tu, lepas tu you masuk Epsom salt. Epsom salt, okey. Tapi saya nak anda belajar macam mana kalau tak ada apa lagi nak buat, masak air panas, siapkan satu lagi air sejuk yang ada ais dalamnya. Jaga baik-baik ya. Panas tu jangan sampai you melecur pula. Tapi panas yang cukup panas yang you boleh rendam tangan you. Tapi kena panas, okey? Biar dia panas. Contohnya katakan jari saya ni dah ada rheumatoid arthritis, atau kaki saya atau lutut ni nak buat macam mana? Rendamlah, asalkan kena panas betul-betul 3 minit. Okey, lepas tu you tukar ke yang ais tu tadi. Sejuknya tu 1 minit cukup. Jangan sampai ais tu sampai apa biru pula kulit you, tapi maksudnya sejuk lah kan. 3 minit panas, 1 minit sejuk. 3 kali you buat, dan akhirnya dengan yang sejuk. Agak-agak sejuk sedikit, bila last tu dah mula tak berapa sejuk, dan panas tu pastikan sentiasa panas all the time. Buat tu dulu. Nanti bila darah tu datang, banyak-banyak kawasan yang sakit tu, dia menyelesaikan masalah you. Baiklah, kita tutup dengan kalau nak beli apa-apa kat luar sana, saya cuma rekomenkan you jangan lupa tadi, itu RX Sacha Inci, dan satu lagi Kinergy Cream. Yang kat pasaran kalau ada janji-janji minyak angin, minyak tu semua boleh cuba. Kalau dia berhasil, silakan. Tak ada masalah. Cuma yang penting semua tu cuma sebagai suplemen. Tapi yang penting saya selalu tekankan ialah diet. Dan bagi mereka yang boleh tahan 120 hari ni, Tuhan akan tunjuk buktinya kalau you berusaha dan selalu doa. Sebab apa? Dengan doa sajalah boleh confirm. Sebab Tuhan tu saja yang dia beri sakit, dia saja yang boleh ambil balik kan. Kita ni berusaha. Jadi anda sekalian, kita bagi love. Sebab panjang sangat cerita ini, saya risau. Okey, bawang putih boleh, kunyit boleh, halia boleh, no problem. Yes, Habibah, betul tu. Selasih pun boleh, yes. Okey, selasih you jangan nak tenyeh kat lutut you pula, you makan. Okey, you rendam bagi dia apa tu, dia terbuka sikit kan. Dia dah kembang sikit. Okey, Zaidi, love all. Saya tinggal you untuk sementara waktu. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu. Semoga anda dapat manfaat. Seperti biasa, kita doakan orang yang tengah sakit, semoga mereka dapat manfaat. Bila belajar kat atas katil hospital tu, tengok-tengok, jangan malu-malu. Minta kat nurse tolong beli apa yang saya minta ni. Suruh you punya dietitian belajar supaya mereka pun dapat pelajaran baru. Jangan nak pakai hantam. Kalau hospital masih lagi bagi ayam kat you, kalau hospital masih lagi bagi daging kat you, you ada diabetes, you ada arthritis, you ada sampai bengkak, gout, sampai nak kena gantung kaki semua ni, you tak, apa orang panggil, salah tempat. Maksudnya mereka dah outdated. Saya terus terang buka aja sebab dah nak masuk 2020, masih lagi di peringkat yang zaman kuno dulu. You are outdated and you must learn. Why? Because I'm still learning. I never say I'm perfect, but I know banyak dah research mengatakan kita banyak buat salah yang lepas-lepas tu. So rakyat sekalian, mereka-mereka yang sudi ikut saya, tolong kita lawan. Tahun 2020 kita nak bebaskan lagi 500,000 rakyat. Kita dah mungkin dapat 200,000 kalau hujung tahun ni, insyaAllah kita capai pengikut kita. Kita nak cari lagi 500,000 dan kita nak mendekati 1 juta rakyat. Semoga kalau saya tutup mata besok, kalau dah dapat, sekurang-kurangnya peninggalan ilmu ni boleh kita manfaati ke anak cucu pun. Itu saja saya punya niat. Minta maaf kalau kadang-kadang saya melawak dengan you all, tapi tidak ada niat selain daripada nak bagi you sihat walafiat. Walaupun saya pun kadang-kadang dalam keadaan kesakitan yang amat sangat. Good or bad is good. Syukur apa saja yang Allah bagi.
Assalamualaikum. Siapa yang nak beli tolong PM kat admin saya, jangan malu-malu sebab hujung tahun ni ada promosi kan. So you ambil kesempatan ni, beli banyak-banyak sebab tahun depan mungkin kalau dia orang naik harga, supplier saya kena naik harga juga lah kan. Dan saya tak malu nak menjual ni. Orang kata, doktor, you cerita sambil you menjual ke? Saya kata, kalau dia orang tak beli kat saya pun dia orang beli kat orang lain. Apa salahnya dia beli kat saya? Bukannya saya jual benda yang less than good. In fact, yang saya jual semuanya better, the best of the best untuk diri saya dulu. Kalau saya dapat manfaat, baru saya share dengan pada anda. Okey, dah cukup dulu. Assalamualaikum. Orang daripada Singapura, daripada Brunei, Melbourne, Australia, London. I've got few followers from America also. Thank you very much for joining me. Alhamdulillah, semoga anda semua di mana berada pun take care of yourself, be good and be healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? Dia ada 12 bulan punya program. Setiap bulan saya akan hantar pada you. You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak apa. Dan 4 lagi dalam bulan yang sama tu, 4 program yang video pendek-pendek ni, 15, 16, 17 minit ni, saya bagi topiknya daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dan program setiap bulan pun dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.